Okey, kita jumpa lagi dalam kelas kita yang ketiga ya. Okay. Dalam PKP ni, kelas kita yang ketiga. Untuk hari ini kita akan belajar 1.2 pengenalan seni bina komputer. Okay. Pengenalan seni bina komputer. Okay. Okay, kita akan cover 5 subtopik ni. Pengenalan seni bina komputer. Okay, pengenalan. Yang kedua, kitaran mesin. Kitaran mesin ni dilaksanakan dalam CPU kita. Okay, kita ada 3 proses dalam kitaran mesin. Lepas tu, subtopik yang ketiga, konsep asas seni bina komputer von Neumann. Okay, yang keempat, pemproses linear versus pemproses semasa. Ini kita akan tengok perbezaan dia. Okay, yang terakhir sekali, penterjemah bahasa pengaturcaraan. Okey, 1.2, pengenalan seni bina komputer. Seni bina komputer terbahagi kepada berapa komponen? 3 komponen. Okey, kena ingat. Seni bina komputer terbahagi kepada 3 komponen. Komponen yang pertama ialah unit prosesan pusat. Okay, unit prosesan pusat, ini komponen yang pertama. Kita panggil juga sebagai CPU, Central Processing Unit, ataupun nama lain dia pemproses, processor. Benda yang sama, nama yang berbeza. Okey, komponen yang kedua, kita ada unit ingatan ataupun memori. Okay, memori komputer. Yang ketiga, unit peranti input dan output. So kena ingat, 3 ni adalah apa? Seni bina komputer. Ada berapa komponen? 3 komponen. Ya. Okay. Kita akan tengok setiap komponen tu satu persatu. Kita mulakan. Okey, ini dari segi gambar rajah. Okey, gambar rajah yang saya bagi tahu tadi tu, seni bina komputer ada 3 komponen. Kalau kita tengok dekat komputer keseluruhannya adalah 3 komponen tu. Yang pertama adalah CPU. Okey, CPU. CPU tu dia duduk dalam ni. Oh, sorry. CPU tu dia duduk dalam sistem unit. Yang ni, yang 4 segi hitam ni panggil apa? CPU. Bukan. CPU komponen kecil dalam ni. Okay. Yang kotak hitam ni kita panggil sistem unit ataupun unit system. Tolong catat sikit. Lalu kita panggil CPU terus kan benda ni kan? Salah, bukan CPU tapi unit system. Okay, dalam ni ada banyak komponen dalam unit system ni. Okay, yang kedua, kita ada unit ingatan ataupun memori ataupun kita panggil sebagai RAM. Okay, komponen yang ketiga, unit peranti input dan output. Yang ni yang mudah lah, unit peranti input maksudnya peranti ni ialah alat. Okay, peranti ni apa? Alat. Hardware lah, hardware untuk input. Input maksudnya untuk kita masukkan data. Contohnya apa peranti input? Keyboard. Ya, keyboard ni mouse? Ya, peranti input kan. Peranti output adalah peranti ni alat untuk keluarkan data, keluarkan maklumat. Kalau dalam rajah ni yang mana peranti output? Monitor, screen. Monitor atau screen. Pandai lah siapa jawab tu. Faris. Faris. Ya, student tu. Student. Selain daripada peranti output, selain daripada monitor, apa lagi peranti output yang lain? Pencetak. Pencetak, very good lah. Pencetak kan? Printer. Suara siapa Mulia? Saya. Saya. Semua mengaku. Semua nak mengaku, nah? Okey. Komponen yang pertama, kita tengok lebih detail. Unit pemprosesan pusat. Okay, unit pemprosesan pusat kita panggil juga sebagai apa? CPU. Inilah unit pemprosesan pusat ni. Pernah tengok tak yang ni? Pernah. Dia duduk dalam sistem unit tadi tu.
Yang kotak warna hitam besar tu kan. Ini kita panggil juga sebagai apa nama lain dia? Processor ataupun pemproses. Kalau awak beli laptop ke beli komputer kan, mesti awak tengok yang pertama sekali tengok prosesor dia. Okay, prosesor dia. Kalau i9 ni yang latest lah sekarang ni. Ada juga yang i3, i5, i7 kan. Ini semua adalah unit pemprosesan pusat, CPU. Okay, CPU ialah otak kepada komputer. Okay, dia adalah sebagai otak kepada komputer. Paling utama kena ada pada setiap komputer adalah CPU. Okay, otak dia. Ada 3 komponen. 3 komponen dalam CPU. Okay, 3 komponen dalam CPU. Apa dia komponen yang ada? Yang pertama adalah apa ni? Daftar. ALU. Unit Arithmetic Logic. Okay. Arithmetic Logic Unit. Apa fungsi dia? Melakukan operasi arithmetic dan logik. Okay. Arithmetic tu melakukan operasi tambah, apa lagi? Tolak, lagi? Darab, ya, bahagi, kan? Dan melakukan juga fungsi logik. Apa dia fungsi logik? Yes, no. Bukan yes, no. Kita ada and, or, apa lagi satu? And or not. Okay, itu operasi logik. Yang ni semua dilakukan dalam ALU, Arithmetic Logic Unit. Okay. Komponen yang kedua dalam CPU ialah unit kawalan. Ingat nah, unit kawalan. Ringkasan dia kita panggil sebagai UK. Unit kawalan. Unit kawalan ni dia fungsi dia yang paling penting lah. Dalam CPU, dia adalah sebagai ketua. Sebab apa? Sebab dia kawal. Kawal operasi CPU. Okay. Unit kawalan ni, nama pun unit kawalan, dia kawal. Kawal apa? Kawal operasi CPU. Lagi kawal ingatan. Ingatan pun dia kawal dan juga peranti input, output. Okay. Maksudnya unit kawalan ni, dia kawal ketiga-tiga komponen dalam seni bina komputer. Kan? Ini komponen dalam seni bina komputer kan? Yang saya sebut tadi tu sebelum ni? Ya. Okay. Sekarang ni komponen yang ketiga dalam CPU kita ada daftar ataupun register. Register ni tempat dia adalah dalam CPU. Okay. Kedudukan dia dalam CPU. Okay. Apa fungsi dia? Simpan data sementara. Maksudnya daftar ni dia simpan data sementara, data yang sedang diproses. Okay, dia pegang data yang sedang diproses. Daftar mencapai arahan dari ingatan, mencapai. Maksudnya dia ambil arahan dari ingatan. Ingatan tu memori. Okay. Untuk dihantar ke ALU untuk diproses. Yang ni kena faham ni. Daftar capai arahan. Dari mana dia capai arahan? Dari ingatan. Okay, dari RAM. Dari memori. Untuk dihantar ke ALU. Pasal apa nak hantar ke ALU? Untuk diproses. Okay, ALU yang pertama tadi kan? Jadi dihantar ke ALU tu lah, ALU tu akan proses data. Dalam CPU ni, yang proses data, yang utama proses data adalah ALU. Dia ni yang utama memproses data. Kalau unit kawalan, dia kawal operasi. Okey, seterusnya fungsi daftar. Menghantar semula hasil pemprosesan dari ALU balik ke ingatan utama.
Okey, daftar ni selepas dia hantar data ke ALU, dia hantar data ke ALU kan, lepas tu ALU akan proses. Okey, proses data tersebut. Lepas ALU proses, hasil daripada memproses data tu dia akan hantar balik ke mana? Ke ingatan utama. Okey, siapa yang hantar? Siapa yang hantar data tu? Daftar. Boleh faham tak ni? Kita tengok lagi. Okey, slide lain tu. Okey, ini komponen seni bina yang pertama. Ini adalah komponen seni bina yang kedua, iaitu unit ingatan ataupun memori. Unit ingatan atau memori. Okey, apa fungsi memori? Simpan data dan arahan secara sementara semasa komputer sedang digunakan. Okey, memori ni dia simpan data sementara. Dia simpan set saja. Data apa yang dia simpan? Data yang akan diproses. Data yang akan diproses dan juga data yang telah diproses. Okey. Ingat, unit ingatan atau memori ni fungsi dia simpan data sementara. Data mana? Data yang akan diproses. Okey. Sebab nanti daftar tu akan ambil data dalam memori. Okey, register tu, daftar tu dia akan simpan data yang sedang diproses, yang tengah guna tu, data tengah guna, daftar yang simpan. Okey. Okey, lepas data tu diproses oleh ALU, data tersebut akan dibawa oleh register masuk balik ke dalam memori. Itu maksudnya data yang telah diproses, dia keluar daripada ALU. Faham tak? Faham. Unit ingatan terbahagi kepada dua. Ada dua jenis unit ingatan. Yang pertama kita ada RAM. RAM tu adalah singkatan bagi Random Access Memory. Ingatan capaian rawak. Okay, rawak. RAM ni bersifat meruak ataupun volatile. Meruak tu macam mana? Meruak tu maksudnya data akan hilang apabila bekalan kuasa elektrik terputus. Tengah-tengah duk buat kerja, lepas tu blackout. Data yang disimpan dalam RAM tu akan hilang. Okey? Bila tak ada elektrik, RAM tak boleh simpan data. Itu maksudnya meruak. Faham? Meruak tu maksudnya data akan hilang. Bila dia hilang? Bila bekalan kuasa elektrik terputus. Okay, itu jenis memori yang pertama. Jenis yang kedua kita panggil sebagai ROM. R-O-M. Read Only Memory. Okay. Ingatan baca sahaja. Dia baca saja, dia simpan data dalam tu dan komputer hanya baca sahaja. Sifat ROM adalah tidak meruak, non-volatile. Maksudnya data kekal, data masih ada, data tak akan hilang walaupun elektrik terpadam. Okey? Okey, dekat sini, tengok sikit ni. Memory is directly accessible by CPU. Maksudnya, memori ni, dia boleh dicapai secara terus oleh CPU. Data dalam memori boleh diakses, dicapai secara terus oleh CPU. Okey? Data dalam hard disk
Selalu kalau data banyak-banyak kita simpan dalam local C kan komputer kita. Local C ke ataupun D, drive D. Local C ataupun drive D adalah hard disk. Hard disk ni dia simpan data yang banyak. Okay. Data dalam hard disk ni tak boleh dicapai secara terus oleh CPU. CPU ni dia tak boleh ambil data direct daripada hard disk. Tak boleh. Okay. Data dalam hard disk ni perlu dimuatkan ke dalam memori. Barulah boleh dicapai oleh CPU. Okay. CPU hanya boleh capai data dalam memori. Faham tak? Data dalam hard disk tu kalau nak diproses, data tu perlu dimasukkan ke dalam memori dulu. Barulah CPU boleh ambil data tu. Okay. Tu maksudnya memory is directly accessible by CPU. CPU boleh capai data dalam memori tu, terus dia boleh ambil data dalam memori. Tapi kalau data dalam hard disk, CPU boleh ambil terus tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti data tu masuk dalam memori dulu. Okay, next. Tak faham tanya Okay. Okay. Sekarang komponen seni bina komputer yang ketiga. Unit peranti input dan output. Ya. Okay, senang saja yang ni. Peranti itu adalah alat input, alat untuk masukkan data. Peranti output, alat untuk paparkan data, keluarkan data. Okay. So kita tengok. Peranti input adalah komponen perkakasan. Dia perkakasan. Maksudnya peralatan yang kita boleh sentuh. Okay. Yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Itu sebab kita panggil dia input, sebab dia memasukkan data. Peranti output. Output pula adalah komponen perkakasan yang digunakan untuk memaparkan data dari sistem komputer. Senang saja kan? Peranti input, fungsi dia menukarkan data luaran ke bentuk yang difahami oleh komputer untuk diproses. Menukarkan data luaran, data luar maksudnya data yang dimasukkan oleh pengguna. Contohnya kita type melalui keyboard kan? Kita type ayat, kita type abjad ke kan? SAYA. So dia akan tukarkan ke bentuk yang difahami oleh komputer. Contoh peranti input, papan kekunci, skrin sentuh, touch screen, pengimbas, scanner, perakam suara, okay, dan tertikus, mouse. Ini peranti input. Okay, kemudian kita ada peranti output, fungsi dia memaparkan hasil yang telah diproses oleh komputer ke bentuk yang difahami oleh manusia. Peranti output contohnya pencetak, monitor, pembesar suara. Capai, nyahkut, laksana. Okay. Capai, nyahkut dan laksana. Capai ni kita panggil juga sebagai fetch. F-E-T-C-H. Fetch. Fetch, nyahkut adalah decode. Laksana adalah execute. So dalam kitaran mesin, kadang-kadang setengah buku dia sebut proses yang terlibat adalah FDE. Fetch, decode, execute. Capai, nyahkut, laksana. Okay. Kitaran mesin ni, dia berlaku di mana? Berlaku dalam CPU. Berlaku dalam CPU. Dia tak berlaku dalam peranti input atau output, tak berlaku dalam memori, mesti dalam CPU. Laju sangat. Okey, tugas utama CPU adalah untuk melaksanakan arahan memproses data. Pemprosesan data dan arahan mengikut kitaran mesin, iaitu kitaran capai,
nyahkut laksana, FDE. Tadi saya sebut kan? FDE juga dikenali sebagai kitaran arahan ataupun instruction cycle. Rajah 125 menunjukkan proses yang berlaku dalam kitaran mesin di dalam CPU. Okay, kalau kita tengok kat sini. Okay, yang pertama, ingatan utama ataupun RAM. Okay, yang ni. Kalau tengok ni, yang kotak ni. Kotak ni, ini adalah dalam apa ni? Oh, yang ni semua adalah CPU. Okay, dalam CPU betul tak ada 3 benda ni? Betul. Betul. Okay, yang ni adalah apa? Yang ni adalah memori. Okay, jadi kitaran mesin tu berlaku dalam CPU ni. Kitaran mesin mesti berlaku dalam CPU. Okay. Yang anak panah ni nanti saya explain untuk slide lepas ni. Okay, pemproses. Pemproses tu CPU. CPU menghantar isyarat supaya data dan arahan yang dimasukkan melalui peranti input disalin ke dalam ingatan utama. Okay. CPU ni dia akan arahkan dia akan menghantar isyarat supaya data dan arahan yang dimasukkan melalui peranti input disalin ke dalam ingatan utama. Mesti salin ke dalam ingatan utama. Pasal apa? Okay. Bila masukkan data melalui peranti input, data tu mesti dimasukkan ke dalam ingatan utama. Sebab CPU boleh baca ingatan utama ni secara langsung. Okay. Dia boleh ambil data direct dalam ingatan utama. Okay. Data dan arahan tersebut diproses melalui 3 proses utama. Selepas CPU ambil data dari ingatan utama, data tu akan diproses. Okay. Melalui 3 proses utama dalam kitaran mesin untuk menghasilkan output. Proses-prosesnya seperti yang berikut. Okay. Yang pertama, fetch. Okay. Pertama adalah fetch, maksudnya unit kawalan memberikan isyarat supaya pemproses mencapai data dan arahan dari ingatan utama dan disimpan dalam daftar sementara menunggu untuk diproses. Okey. Proses yang kedua, nyahkut ataupun decode. Unit kawalan menyahkut atau menterjemah arahan bagi menentukan jenis operasi yang akan dilakukan oleh ALU. Okay. Dia buat apa unit kawalan? Dia menyahkut atau menterjemahkan arahan. Lepas tu dia tentukan operasi yang akan dilaksanakan oleh ALU. Operasi nak buat apa? Nak buat tambah, tolak ke? Okay. Seterusnya proses yang ketiga, laksana, execute. Pemproses melaksanakan operasi aritmetik dan logik terhadap data seperti yang dinyatakan oleh arahan. Okay. Laksana tu maksudnya dia berlaku dalam ALU. Okay. ALU melaksanakan operasi aritmetik dan logik terhadap data. Pemproses akan mengulangi proses capai nyahkut laksana sehingga semua data dan arahan selesai diproses. Semasa proses ini diulangi, hasil pemprosesan disimpan sementara dalam daftar. Okay. Simpan sementara dalam daftar sehingga selesai dan hasil akhir akan dihantar untuk dipamerkan melalui peranti
output. Okey, tengok yang saya buat rajah tu mungkin lebih jelas. Okey, kita mesin tadi ya. Ini saya dah terangkan tadi. Fetch, unit kawalan capai data dan arahan dari memori. Okey, diletak dalam daftar sementara menunggu diproses. Lepas tu, nyangkut unit kawalan terjemahkan arahan dan tentukan operasi yang perlu dilakukan oleh ALU. Execute, laksana. ALU yang akan melaksanakan proses ataupun operasi aritmetik dan logik terhadap data. Lepas dia proses, dapat hasil, hasil tersebut akan diletakkan semula dalam daftar. Okay. Kemudian daftar tu akan hantar hasil tu ke memori. Okay. Lepas tu akan dipaparkan pada peranti output. Tengok rajah ni mungkin lebih mudah. Nanti saya explain ya. Okay, mula-mula sekali. Mula-mula sekali, tengok yang pertama ni. Okay, yang pertama, UK, unit kawalan. Okay. Unit kawalan akan mencapai data dari memori. Okay, ingatan utama ya. Lepas tu, data dari ingatan utama tu akan dimasukkan ke dalam daftar. Dari ingatan utama, data disimpan sementara menunggu diproses. Disimpan di mana? Dalam daftar. Okay. Lepas tu daftar tu akan hantar data tersebut ke unit kawalan. Daftar hantar data tersebut ke unit kawalan. Unit kawalan buat apa? Terjemahkan arahan. Tentukan operasi apa yang perlu dilakukan. Lepas dia terjemahkan arahan, unit kawalan akan, data tersebut akan dihantar ke ALU. Buat apa? Untuk diproses. Untuk dilakukan operasi aritmetik dan logik. Okay. Lepas data tersebut diproses, hasil daripada pemprosesan akan diletakkan semula dalam daftar. Hasil tu masuk balik dalam daftar. Daftar tu akan hantar balik hasil tu ke mana? Ke memori. Okay. Untuk apa? Memori akan lepas tu memori akan hantar ke peranti output untuk dipaparkan. Okay. Peranti output tu kita punya monitor lah. So boleh ingat tak yang ni? At least kalau tak ingat sangat pun awak tahulah macam mana perjalanan dia tu. Okay, saya letak nombor-nombor ni supaya awak boleh ingat lah. Okay, seterusnya. Okay, semua ni tadi, ni kan daftar, unit kawalan, ALU semuanya duduk dalam CPU. Okay. Tadi kan kita ada 3 komponen, CPU, memori dan peranti input output. Okay. Itu cukup. Next. Okay, subtopik seterusnya 1.2.2, konsep asas seni bina komputer von Neumann. Okay, von Neumann. Orang yang cipta dia tu nama von Neumann ya. Okay. Pada tahun 1945, John von Neumann mendapat idea mencipta kaedah menyimpan atau cara komputer dalam sistem komputer. Ideanya ialah atau cara dan data disimpan dalam ingatan. Okay, atau cara dan data disimpan dalam ingatan dan digerakkan dari unit ingatan ke pemproses. Okay. Atau cara dan data tu akan digerakkan daripada unit ingatan ke pemproses. Konsep ini dirujuk sebagai seni bina von Neumann. Terdapat 3 komponen utama dalam seni bina von Neumann iaitu CPU,
Yang kita sebut tadi itulah yang kita belajar sebelum ni, ingatan dan peranti input output. Komponen-komponen ini dihubungkan melalui sistem bus. Sekali kita tengok apa dia sistem bus. Okey, Rajah 126 menunjukkan seni bina von Neumann yang komponen-komponennya seperti CPU. Okey, ini semua duduk dalam CPU. Ingatan utama dan input output dihubungkan melalui sistem bus. Okey, yang ni adalah sistem bus. Ni anak panah ni. Okey. Sistem bus ni menghubungkan ketiga-tiga komponen ni. Okey, atau cara dan data disimpan dalam ingatan ataupun memori yang sama dan digerakkan dari unit ingatan ke pemproses. Okey, digerakkan daripada unit ingatan ke pemproses. Okey, yang ni apa yang dikatakan oleh von Neumann. Ada 3 komponen, CPU, ingatan dan peranti input output. Yang mana ketiga-tiga ni dihubungkan melalui sistem apa? Sistem bus, ya. Tiga-tiga komponen dihubungkan melalui sistem bus. Okey, sedikit perkongsian tentang sistem bus. Apa dia sistem bus? Bus ialah koleksi wire elektrik yang digunakan untuk menghantar data. Okay, bus tu sebenarnya wire je, wire elektrik. Okay, untuk menghantar data. Okay, bus, oh ni typing error. Bus is a collection of wires through in which data is transmitted. Bus boleh berfungsi dalam unidirectional, satu arah. Bus tu boleh berfungsi dalam satu arah, unidirectional, satu arah. Kalau tengok dekat situ, tadi saya buat anak panah dia satu arah. Contohnya bus alamat dan bidirectional. Okay, bidirectional tu dua arah. Contohnya bus data dan bus kawalan. Okay, yang tu dalam dua arah. Next. Sistem bus. Sistem bus terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bus dalaman dan bus luaran. Bus dalaman menghubungkan komponen-komponen dalaman pemproses dan membenarkan komponen tersebut bertukar-tukar maklumat. Bus dalaman ni dia menghubungkan komponen dalaman pemproses. Bus luaran. Okay, kita akan banyak belajar bus luaran ni. Bus luaran menghubungkan pemproses dengan komponen luaran seperti ingatan dan peranti input output. Okay. Bus luaran terbahagi kepada 3 jenis, iaitu bus data, bus alamat dan bus kawalan. Okay. Bus data. Bus data adalah bus yang digunakan untuk memindahkan data. Bus data untuk fungsi dia memindahkan data antara pemproses, ingatan dan peranti input output. Okay. Bus alamat. Bus alamat ni digunakan untuk membawa alamat lokasi data dan arahan. Setiap data dan arahan dalam komputer dia ada alamat dia tersendiri. Jadi bus alamat ni dia membawa alamat lokasi data dan arahan. Bus kawalan. Bus kawalan mengandungi isyarat kawalan yang digunakan bagi mengawal operasi keseluruhan sistem. Okey. Sistem bus. Tadi saya dah terangkan yang ni, so tak payah dah.
CPU, unit pemprosesan pusat ataupun pemproses. Okey, tadi kita dah bincang mesti ada 3 komponen ya dalam CPU. Kalau ikut buku teks awak, dia kata ada 3 komponen. 3 komponen dalam CPU, UK, unit kawalan. Nama apa unit kawalan? Mestilah dia kawal. Okay, unit kawalan, kawal operasi keseluruhan komputer. Okay, ALU, laksanakan operasi aritmetik dan logik. Daftar, simpan sementara data dan arahan yang dicapai dari ingatan utama sebelum dihantar ke ALU untuk diproses. Okay, sebelum dihantar ke ALU. Okay, lepas dah data tu diproses, hasil daripada pemprosesan akan dihantar ke ingatan utama untuk dipamerkan di peranti output. Ada 5 jenis daftar. Okay, 5 jenis daftar. Okay, ini sedikit perbezaan ya antara daftar dengan memori. Tadi kita confuse sikit kan daftar dengan memori. Fungsi dia dua-dua tu untuk simpan data sementara. Okay. Daftar dan memori ni, dua-dua ni dia simpan data secara sementara. Tapi daftar ni dia simpan data yang sedang diproses. Okay. Kalau memori dia simpan data yang akan ataupun yang telah diproses. Okay, data yang sedang digunakan kita simpan dekat daftar. Okay, sedang diguna. Daftar terletak dalam CPU dari segi lokasi kedudukan. Daftar tu dia duduk dalam CPU. Kalau memori dia duduk di luar CPU. Okey, perbezaan yang kedua, daftar menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Okey. Memori simpan data yang akan ataupun telah diproses. Maksudnya memori tu dia simpan daripada hard disk. Hard disk dia akan muatkan data ke dalam memori untuk dicapai oleh CPU. Kapasiti daftar ialah 32 bit sehingga 62 bit. Maksudnya sikit saja kapasiti dia. Okay. Tapi kapasiti memori RAM tu kapasiti dia antara beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Dia boleh simpan banyak data. Okay, RAM. CPU mengakses daftar lebih cepat daripada memori. Okay. CPU ni dia lebih cepat mencapai daftar daripada memori. Sebab daftar ni pun dari segi kedudukan memang dia duduk dalam CPU. Okay. CPU mengakses daftar ni, CPU yang dimaksudkan dekat sini adalah apa dia? Control Unit. Okay, UK, komponen dalam CPU. Unit kawalan lebih mudah mengakses daftar berbanding memori. Okey, 5 jenis daftar. Yang pertama adalah program counter. Program counter pegang alamat bagi arahan seterusnya yang akan dicapai. Pegang alamat. Okey. Daftar akumulator ACC. Simpan data input dan output semasa operasi ALU. MAR, Memory Address Register. Pegang alamat lokasi maklumat dalam ingatan utama. Pegang alamat, memory address. Jadi pegang alamat. MDR, Memory Data Register. Pegang data. Okay, data dan arahan yang dibaca dari ingatan atau ditulis ke ingatan. Okay, kalau daftar data ni pegang data atau arahan.
Terusnya kita ada IR, Instruction Register ataupun CIR. C tu untuk current. Current tu maksudnya semasa yang sedang digunakan. Current Instruction Register. Mengandungi arahan terkini yang akan dilaksanakan. Okay, itu 5 jenis daftar. Kemudian tajuk seterusnya sistem jam. Jam merupakan satu peranti chip dalam pemproses yang menjana denyutan elektronik pada kadar yang tetap bagi menyeragamkan semua operasi komputer. Unit yang digunakan bagi menghitung kadar kelajuan jam dalam pemproses clock speed measurement ialah Hertz. Okay, yang penting. Unit untuk menghitung kadar kelajuan jam pemproses. Unit untuk menghitung kadar kelajuan jam dalam pemproses. Apa nama unit dia? Unit Hertz. Okay, unit Hertz. 1 Hertz ialah 1 denyutan ataupun 1 kitaran per saat. 1 Hertz sama dengan 1 kitaran per saat. Dalam 1 saat dia buat 1 kitaran. Itu dipanggil 1 Hertz. Dalam 1 saat dia melaksanakan 1 kitaran. Kita panggil dia sebagai 1 Hertz. Jika jam mempunyai kadar 160 MHz, maka ini menunjukkan jam mempunyai frekuensi 160. Ini 160 kan? Ini pun 160. Okay. Mega. Mega tu maksudnya berapa? Berapa mega? Mega tu maksudnya juta. Okay, juta. Million. Bila million ada berapa kosong kat belakang? Million berapa kosong kat belakang? 6. 6 kosong kat belakang. Tu sebablah kalau 160 MHz, kita tulis balik 160 ni tulis balik mega. Mega ni awak tambahkan 6 kosong kat belakang. Maksudnya 160 MHz sama dengan 160 MHz sama dengan berapa Hertz? 160 tambah lagi 6 kosong kat belakang, unit dia tukarlah jadi Hertz, HZ. Okay. Yang ni. Dalam 1 saat komputer boleh memproses sebanyak 160 juta. Cepat kan? Pemproses akan menggunakan denyutan ini semasa melaksanakan arahan dalam kitaran mesin. 1 kitaran mesin tu FDE. Okay, 1 kitaran mesin tu akan digunakan untuk memproses data. Okay, tapi dekat sini dia kata 160 juta kitaran sesaat. Maksudnya dalam 1 saat tu berlaku berapa machine cycle tu? Kitaran mesin tu berlaku berapa kali? 160 juta kali dalam 1 saat. Bayangkan, cepat kan? Oleh itu, jika CPU mempunyai kelajuan jam 160 MHz, maka 160 MHz, maka pemproses CPU boleh memproses 160 juta kitaran mesin sesaat. Laju kan? Satu arahan memerlukan 1 kitaran mesin untuk dilaksanakan. Bila 1 arahan tu dia akan mula dengan fetch, lepas tu decode kan? Lepas tu execute. Ini untuk 1 arahan. Ini untuk 1 arahan. Kalau banyak arahan, dia ulang benda yang sama ni.
Dengan itu, lebih tinggi kelajuan hertz, lebih laju komputer tersebut. Yang ni kena ingat, lebih tinggi kelajuan hertz, lebih laju komputer tersebut. Contoh kelajuan CPU adalah seperti berikut. Okey, bagi dekat bawah tu. Intel Core i7. i7 ni dia bagi 3.6 GHz. Okey. Yang ni awak tak nampak ni. Yang ni adalah prosesor ni 2.0 GHz. Okey, yang ketiga ni 2.27 GHz. Okey, yang mana lagi laju? Dari segi memproses data. 1, 2, 3. Komputer mana lagi laju untuk memproses data? Ni komputer 1, ini komputer 2, ini komputer 3. Yang mana lebih laju? 1. 1. Betul, 1. Okay. 3.6 GHz. Giga ni maksudnya apa? Giga. Berapa kosong kat belakang dia? 8. Tak boleh 8. Dia mesti gandaan 3. Giga adalah bilion. Okay, kalau mega adalah million. Million tu juta kan? Million tu berapa kosong? 6. Kalau bilion? 7. 8. Salah. 9. 9 kosong kat belakang. 9? 9. Banyaknya. Yalah. Baru duk kira kosong tu. Baru duk kira kosong. Ayo. Okey, kita sambung lagi. Banyak ni. Tajuk hari ni kira tough juga kan? Okay, next. Contoh 1. Contoh 1 menunjukkan cara menghitung kelajuan pemproses dalam kiraan kitaran sesaat. Jika 1.3 GHz, berapakah kitaran sesaat? Macam mana nak buat? 1.3 GHz. Maksudnya? Tadi, giga tu berapa kosong kat belakang? 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1.3 GHz adalah bersamaan dengan 1.3 darab dengan ni. Okay, jadi 1.3 darab yang ni. Berapa dapat? Okay, pindahkan titik dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So akan jadi 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kosong kat belakang. Ya, betul? Okay, yang ni adalah hertz. Tak ada, adalah giga tu. Okay, sama tak dengan yang ni? Ni ada berapa kosong kat belakang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Faham tak macam mana nak kira dia? Faham. Okay. Faham. Alright. Okay, next. Sistem jam. Okay, sistem jam tadi tu saya dah terangkan. Kita skip yang ni. Sama je. 1.2.3. Perbezaan pemproses linear dengan pemprosesan semasa. Pemprosesan linear dan pemprosesan semasa. Kelajuan komputer melaksanakan tugasan bergantung kepada keupayaan pemprosesnya. Ada dua jenis pemprosesan.
Yang pertama ialah pemprosesan linear ataupun bersiri. Pemprosesan linear. Yang kedua adalah pemprosesan semasa. Ataupun nama lain dia selari atau tidak linear. Kita tengok perbezaan dia. Pemprosesan linear memproses data dan arahan secara berjujukkan. Berjujukkan tu maksudnya dia ikut urutan. Proses dulu arah yang pertama, selagi yang pertama tak siap, tak boleh proses arahan kedua. Itu maksudnya berjujukkan. Tunggu yang sebelum tu siap, baru boleh sambung yang seterusnya. Mengikut kitaran mesin, FDE, dan langkah ini diulang sehingga data dan arahan selesai diproses. Itu pemprosesan linear. Linear ni maksudnya satu hala saja. Okay. Dia buat satu, lagi tak habis satu tu, tak boleh proses data seterusnya. Pemprosesan linear sesuai untuk melaksanakan arahan yang ringkas. Okay, yang ringkas tu sesuai lah sebab dia ambil masa yang lama nak habis satu-satu putaran mesin tu. Okay. Pemprosesan semasa. Melakukan banyak tugasan dalam satu masa. Kita sebut sebagai multitasking. Macam awak lah boleh buat banyak kerja dalam satu masa kan? Boleh makan, boleh dengar radio, boleh buat nota. Okay. Pemprosesan semasa juga melaksanakan beberapa arahan serentak. Menggunakan teknik pipelining, talian pipe. Maksudnya dia buat sekali dia laksanakan tu banyak arahan. 4 arahan sekali buat, sekali jalan 4. Dia macam pipe. Memproses arahan secara bertindih, overlapping. Maksudnya bila satu arahan ni belum habis pun kita boleh buat arahan seterusnya. Arahan kedua boleh laksanakan. Arahan kedua tak dan habis, boleh buat pula arahan ketiga. Itu maksudnya overlapping, bertindih. Yang mana lagi cepat Pemprosesan linear ke semasa? Awak rasa yang mana lagi cepat? Apa semasa kot? Semasa lagi cepat, ya betul, lagi cepat. Sebab dia boleh buat banyak serentak kan? Okay, dan boleh bertindih pula. Kalau pemprosesan linear kena buat satu persatu. Perbezaan pemprosesan linear dan pemprosesan semasa. Pemprosesan linear kurang efektif untuk memproses data dan arahan yang panjang dan kompleks. Kena tunggu satu-satu habis kan? Satu habis baru boleh sambung yang kedua. Jadi lambat. Hanya melaksanakan satu tugas dalam satu masa. Dia agak perlahan. Pemprosesan semasa lebih efektif untuk memproses data dan arahan yang panjang dan kompleks. Arahan dibahagikan kepada beberapa bahagian dan dilaksanakan secara berasingan. Boleh melakukan banyak tugasan dalam satu masa. Jadi lebih cepat. Okey, yang ni last untuk hari ini. 1.2.4, penterjemah bahasa pengatur caraan. Penterjemah, translator. Okey, rajah ni menunjukkan komunikasi antara manusia dengan komputer. Komputer hanya faham bahasa apa komputer faham? Bahasa mesin kan? Bahasa mesin ni terdiri daripada 1 dan 0 sahaja. Okay, nombor perduaan ataupun binary digit. Okay, yang tu yang komputer faham. Tapi manusia tak faham 0 dan 1 ni kan? Okay, manusia faham bahasa manusia lah ataupun untuk bagi arahan dekat komputer, manusia menggunakan bahasa pengatur caraan. Bahasa pengatur caraan macam kita belajar sebelum ni kan? Awak belajar bahasa apa sebelum ni?
Bagi tahu saya bahasa apa awak belajar? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu? Bahasa pengatur caraan. Ya, bahasa mengatur caraan. Apa nama bahasa pengatur caraan awak belajar dulu ni? Pilih sikit tengok bunyi tu nak. Satu kosong. Bahasa apa? Bahasa pengatur caraan yang awak belajar sebelum ni. Bahasa? Nombor-nombor tu. Bahasa apa? Python kan awak belajar? Tingkatan 2 belajar Python kan? Lagi bahasa apa lagi? HTML. Apa HTML? Java. Ya, betul. HTML. HTML. Betul? Ada banyaklah bahasa komputer. Ada Java kan? Yang kita buat tu, coding tu. PHP kan? Ya. Itu juga bahasa komputer. Dipanggil sebagai bahasa pengatur caraan. Dalam bahasa pengatur caraan, kita gunakan ayat macam ni. If, else, print, scan, semua ni kan? Arahan-arahan ni manusia faham tak? Faham lah kan? Walaupun dia ringkas tapi kita masih boleh faham. Tapi komputer faham tak? Komputer tak faham. Komputer perlu tukarkan setiap ayat ni, dia akan tukar ke bahasa mesin. 0 dan 1. Bahasa pengatur caraan boleh dikategorikan kepada 2 aras. Ingat bahasa pengatur caraan ada 2 aras. Bahasa pengatur caraan 2 aras. Aras apa? Aras tinggi. Bahasa pengatur caraan aras tinggi. Dan bahasa pengatur caraan aras rendah. Ingat. Bahasa pengatur caraan aras tinggi, dia ada 2 jenis, iaitu bahasa berasaskan objek dan visual. Objek dan visual. Dan bahasa aras tinggi juga ada bahasa berstruktur. Ni kena ingat Bahasa aras rendah. Bahasa aras rendah ada 2 jenis. Bahasa himpunan, assembly language, dan juga bahasa aras paling rendah yang manusia tak faham adalah bahasa mesin. Bahasa mesin yang 01 tu. Ini adalah bahasa aras rendah. Kalau bahasa aras tinggi ni manusia faham tak? Manusia faham tak bahasa aras tinggi? Tak. Ya, manusia faham. Bahasa aras tinggi difahami oleh manusia. Sebab manusia akan tulis dalam bahasa pengatur caraan kan? Bahasa aras tinggi ni bahasa pengatur caraan biasa tu lah. Bahasa pengatur caraan Scratch, Python, itu bahasa aras tinggi. Bahasa aras rendah kita ada bahasa himpunan, assembly language dengan bahasa mesin. Yang paling susah manusia nak faham, yang tak faham langsung, bahasa mesin. Seterusnya. Komputer hanya faham kod mesin, 0 dan 1. Atur cara yang ditulis dalam bahasa pengatur caraan, yang manusia tulis dalam bahasa pengatur caraan perlu diterjemah ke kod mesin sebelum difahami oleh komputer. Bahasa pengatur caraan terbahagi kepada 2 yang saya sebut tadi, aras tinggi dan aras rendah. Aras tinggi menggunakan penyataan yang mudah difahami oleh manusia kerana bahasanya hampir sama dengan bahasa manusia. Contoh awak buat kerja kursus awak tu, kerja projek tu kan? Awak type arahan kan, type code kan, coding. Faham tak setiap baris tu, setiap baris arahan? Faham tak? Faham. Fahamlah sikit-sikit kan? Ya. Itu sebab dia menggunakan aras tinggi. Aras tinggi ni dia hampir kepada bahasa manusia. At least kita fahamlah arahan print kan, scan, input. Bahasa aras rendah
Dia menggunakan penyataan dalam bentuk simbol yang ringkas. Simbol yang ringkas. Kita tengok contoh. Bahasa aras tinggi ada 2 contoh. Bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek. Object oriented programming language. Mudah dipelajari dan digunakan. Kita duk belajar lah ni kan bahasa aras tinggi. Mudah nak belajar. Contoh bahasa Java, Python, PHP, Visual Basic. Jenis yang kedua bahasa aras tinggi adalah bahasa pengaturcaraan berstruktur. Structured programming language. Contohnya C, Pascal, COBOL, Fortran. Okey, ini bahasa yang jenis lama-lama sikit lah. Masa saya dekat U dulu, belajar bahasa ni lah, bahasa C, COBOL. Okey, seterusnya kita tengok bahasa aras rendah. Ada 2 jenis kan? Bahasa penghimpun dan bahasa mesin. Bahasa penghimpun, contoh arahan yang digunakan adalah, contohnya arahan nak tambahkan nombor. Kita guna add, ADD. MUL, agak-agak arahan untuk apa ni MUL? Multiply. Maksudnya arahan untuk darab. Sub ni arahan untuk nak suruh tolakkan 2 nombor kan? Subtraction. Division. Or load store. Semua ni digunakan dalam bahasa penghimpun. Okay. Bahasa penghimpun ni kita boleh faham sikit lah arahan dia. Tapi kalau bahasa mesin memang manusia tak boleh faham. Paling sukar difahami oleh manusia. Kerana menggunakan jujukan digit perduaan. Dia guna macam ni. Yang ni mungkinlah dia mewakili aksara A. Aksara B macam lain pula kod dia. Jadi manusia tak faham. Okay. Semakin tinggi aras bahasa pengaturcaraan, semakin mudah manusia nak faham. Ingat ya, semakin rendah aras bahasa pengaturcaraan, semakin sukar manusia memahami bahasa tersebut. Boleh? Okay, next. Penterjemah. Penterjemah ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai, apa nama penterjemah dalam bahasa Inggeris? Apa dia penterjemah? Translator. Ya, very good lah. Translator. Okay, translator, penterjemah. Fungsi penterjemah, apa fungsi dia? Menukarkan arahan dalam bahasa aras tinggi ke bahasa mesin. Okey, ataupun ayat yang cantik macam inilah. Penterjemah ni menukarkan arahan dalam bentuk yang difahami oleh manusia ke bentuk yang difahami oleh mesin. Maksudnya apa? Penterjemah ni menukarkan bahasa aras tinggi ke bahasa mesin sebelum dilaksanakan oleh komputer. Okay. Itu fungsi penterjemah. Menterjemahkan bahasa aras tinggi ke bahasa aras rendah ataupun kod mesin. Penterjemah ni ada berapa jenis? Ada 3. Okay. Yang pertama, nama penterjemah yang pertama adalah pengkompil, compiler. Fungsi dia menukarkan keseluruhan kod sumber kepada kod mesin sebelum dilaksanakan. Menukarkan keseluruhan. Maksudnya dia tukarkan semua kod atau cara kita tu kepada kod mesin. Barulah dia laksanakan. Ingat, compiler menukarkan keseluruhan. Okay. Kalau bahasa Inggeris dia kata compiler convert the whole, keseluruhan tu maksudnya whole. The whole source code into machine language. Daripada zaman dulu yang saya hafal macam ni lah, kalau compiler tu maksudnya dia ada O je kat sini.
the whole kan. Menukarkan keseluruhan kod sumber. Okay. Kalau penterjemah yang kedua adalah pentafsir. Pentafsir. Bahasa Inggeris kita panggil interpreter. Interpreter. Okay, start from I. Menukarkan kod sumber atau cara baris demi baris. Baris demi baris adalah line by line. Dia terjemahkan satu baris, laksanakan. Terjemah satu baris, laksanakan. Okay, dia terjemahkan baris demi baris. Terjemahkan satu baris arahan, baris pertama dia laksanakan arahan tersebut. Lepas tu baru dia terjemahkan baris kedua, laksanakan arahan tersebut. Okay. Satu baris dalam satu masa. Lebih interaktif berbanding pengkompil. Interaktif berbanding pengkompil. Okay, cara nak ingat dia, pentafsir atau interpreter ni, dia menukarkan kod sumber atau cara line by line. Dia banyak I dekat sini. Line by line. Lepas tu interpreter dia lebih interaktif. Okay. Penterjemah yang ketiga adalah penghimpun. Penghimpun ataupun assembler. Assembler, fungsi dia menterjemahkan bahasa penghimpun ke bahasa mesin. Bahasa penghimpun ni aras tinggi ke aras rendah? Aras tinggi ke aras rendah bahasa penghimpun? Kelas? Aras rendah. Aras rendah kan? Jadi penghimpun ni fungsi dia terjemahkan aras rendah. Bahasa aras rendah, bahasa penghimpun ke bahasa mesin. Okay? Itu adalah 3 jenis penterjemah. Kena ingat ya. Seterusnya. Okey, ini adalah keseluruhan lah apa yang kita belajar untuk hari ini. Okey, yang pertama, data dan arahan dalam bentuk bahasa pengaturcaraan menjadi input kepada sistem komputer. Okey, kalau kita tengok yang ni adalah bahasa pengaturcaraan. Ini dipanggil bahasa pengaturcaraan, nama dia adalah bahasa C. Okey, awak tak belajar kan bahasa C? Nanti kalau peringkat lebih tinggi mungkin awak akan belajar bahasa C ni. Data dan arahan dalam bentuk bahasa pengaturcaraan menjadi input kepada sistem komputer. Input tu maksudnya awak type kan? Masukkan dalam komputer, type melalui keyboard. Okey, seterusnya apa yang berlaku? Data dan arahan dikompil dan ditafsir. Dikompil dan ditafsir oleh siapa? Oleh siapa? Tengok anak panah ni. Dia main ke sini kan? Dia masuk ke mana? CPU. Okey. Dia masuk ke CPU. Jadi ALU akan melaksanakan pemprosesan data. Okay, ALU akan memproses data. Lepas data diproses, data akan dihantar ke daftar. Okay, lepas tu C. Data dan arahan disimpan sementara dalam ingatan utama. Lepas data diproses, data akan disimpan dalam RAM. Simpan sekejap dalam RAM. Okay. Lepas data disimpan dalam RAM, manusia tak dapat baca lagi hasil daripada pemprosesan data tu. Jadi RAM, data daripada RAM akan dihantar ke D, sorry. Ke sini dulu Okay, ke D. Maksudnya akan dihantar ke peranti output. Okay. Output dipaparkan pada skrin komputer. Data yang telah diproses akan dihantar ke peranti output. Okay. Kalau anak panah lebih cantik, buat macam ni dah, dihantar ke sini. Ni. Okay. Kalau kita tengok kat sini, nombor 1 tu, tengok nombor 1. Yang ni adalah kitaran mesin. 1, 2, 3 tu adalah kitaran mesin. Yang pertama ni proses apa kita panggil kitaran mesin?
ni? Proses apa? Apa nama dia proses dalam keteramisin? Proses capai kan? Capai data dan arahan dari ingatan utama. Ambil data dari ingatan utama dulu. Okay, ambil data dari ingatan utama. Masuk dalam daftar. Lepas tu daftar akan hantar ke masuk dalam daftar. Lepas tu unit kawalan akan nyah kod. Okay, unit kawalan akan nyah kod. Lepas tu data tersebut akan dihantar ke ALU untuk diproses. Okay. Okay, yang tu saja. Ada soalan tak yang ni? Tak ada. Tak ada Faham. Faham? Okay, nanti awak tengok balik Ya. Seterusnya, okay, yang tu saja untuk hari ni, yang tu saja. Okey. Nanti tolong tengok dekat blog saya letak semua ni dalam blog. Dan ada juga link pautan daripada YouTube lah untuk penerangan lebih lanjut. Awak boleh tengok dekat YouTube. Dia ada gambar raja, ada buat animasi untuk awak lebih mudah faham lah. So, tu sajalah untuk hari ni. Untuk homework nanti saya bagi dekat Google Classroom. Sekarang ni dan lagi nak sediakan homework untuk awak. So kita jumpa lagi next class. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Ada. Tak ada. Okay. Okay, jumpa lagi next class. Okay, bye. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.